Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري استعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran, rasa terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Allah masih lagi kekalkan taufik dan hidayahnya dapat kita duduk dalam majlis ilmu, dapat kita sambung pengajian kita setelah 3 bulan. Saya cek dah, bulan 3 hari tu, tengah-tengah bulan 3 last, maknanya 3, 4, 5 ni 6, dekat-dekat 3 bulan lah. Allah, lama tu 3 bulan tu. Macam mana? Sebab Ramadan kan, lepas tu Syawal, raya sebulan, puasa sebulan, raya sebulan lah. Raya syarak sehari je, sebab sehari tu je haram berpuasa, raya pertama tu. Lainlah raya haji. Raya haji 4 hari kita puasa, 4 hari kita raya haji. Tapi kita pelik, raya puasa kita yang kita lebih-lebihkan. Raya yang lebih besar di antara raya puasa dan raya haji, raya haji lagi besar dari segi, kalau nak kira nombor lah, nombor 1 raya haji, bukan raya puasa. Sebab raya haji 4 hari haram, wajib makan. Senang kita gitu, 4 hari. Raya puasa sehari je wajib makan. Wajib makan tu haram puasa lah, sama je. Tapi kita lebihkan raya puasa sampai open house lah, surau house, masjid house, sampai kan habis Syawal nak baru buat lagi. Tak apalah, tak salah, bagus bagi orang makan. Cuma raya haji 2 hari. Alah, raya haji 2 hari je cuti. Patutnya raya haji 4 hari. Raya puasa seminggu. Itulah, kita terbalik kot dah. Apa pun alhamdulillah, walaupun lepas 3 bulan dapat kita sambung pengajian kitab Isyahul Afrah. Yang saya tanda, saya ada tanda. Saya takut tak ada orang tanda. Kalau yang Jawi tu muka surat 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 daripada atas, muka surat 7. Rumi 24. Rumi muka surat 24 bawah tu. Kita sebelum ni, ingat balik, kita bincang perkara apa sebelum ni? Kita baca dulu tengok. Kita baca sikit lah, baca laju-laju. Sebab 3 bulan kita undur balik, bukan muka surat tu lah, undur balik sehingga sampai ke yang kita berhenti. Kita membincangkan tentang azab ataupun amaran orang yang tinggal sembahyang kan. Sebab kita masih lagi di awal Wisyahul Afrah, awal lagi. Qala al-muallif, ini saya undur balik, tak jumpa cari pun tak apa, sebab nak ambil dia punya connection balik. Lama sangat kan, 3 bulan. Bermula orang yang meninggalkan sembahyang digandakan azabnya, digandakan baginya azab 2 ganda. Kalau orang lain buat berdosa, kalau dia sembahyang dosa lah, sembahyang tak berdosa lah, kejahatan yang dibuat tu berdosa.
Kalau orang tu tak sembahyang dan buat dosa, double. Jadi sebab tu kita ada dengar pepatah, nak main gitar ke apa ke, sembahyang jangan tinggal kan. Nak rock, nak apa, nak pakai seluar koyak, nak rambut, nak lepas rambut, nak color rambut bagi orang perempuan, nak pakai seksi, nak bagi orang lelaki pula nak buat sukan-sukan berenang, sukan yang pakai ketat-ketat ni, buatlah, tapi sembahyang jangan tinggal kan. Biasa dengar sembahyang jangan tinggal. Sebab apa? Sebab dia dapat mengurangkan dosa. Orang sembahyang buat dosa, dia berdosa. Orang sembahyang buat dosa, maka berdosalah. Orang tak sembahyang buat dosa, double. Sebab tu kita biasa dengar kata-kata kita, nak buat jahat pun buat, merompak pun buat, sembahyang jangan tinggal. Nak kurangkan dosa. Kalau tak sembahyang, double tu. Azabnya dua ganda. Ni kita dah bincang sebelum ni, saya ulang balik. Dan datang ia pada hari kiamat, dan senyap telah dibelenggukan dua tangannya kepada tengkuknya. Kejap. Sekejap. Bukan. Salah. Kita berhenti. Dan engkau nyatakan, hai saudaraku. Betul lah. Ini dah bincang lah. Kita baca sekali. Dan datang ia pada hari kiamat, dan senyap dibelenggukan dua tangannya kepada tengkuknya. Macam ni, belenggu. Dan pukul segala malaikat akan dia. Malaikat pukul macam hamba tu kan, tangan macam ni, jalan. Macam itulah perumpamaan dia. Maka kita nak elakkan daripada tu. Ini adalah balasan orang tak sembahyang lah. Kerana itulah dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali ada sebut dalam kitab dia Ihya, sapu tengkuk selepas sapu telinga. Lepas sapu telinga, sapu tengkuk kan. Ingat tak? Pernah tengok tak dulu? Sekarang mana tengok? Tak. Dulu kita tengok ada orang sembahyang, Allahu Akbar. Dia ke bawah dulu. Ada tengok dulu. Ada. Allahu Akbar. Baru naik. Satu lagi itulah. Ambil wuduk basuh muka, tangan, kepala, lepas tu telinga, lepas tu dulu. Sekarang tak ada. Itu Imam Ghazali. Pendapat Imam Ghazali, sunat sapu tengkuk. Mazhab lain semua tak sunat sapu tengkuk. Kenapa sunat? Ni dibelenggukan dua tangannya kepada tengkuknya. Ini. Jadi Imam Ghazali ambil daripada satu hadis, mashur raqabati amanun minal ghilli yaumal qiyamah. Menyapu sebahagian leher itu masuk sini. Ini leher itu masuk sini, ataupun tengkuk, aman daripada belenggu hari akhirat. Maka dia terlepas daripada belenggu, maka sapulah. Sebahagian ulama kata hadis ni palsu, sebahagian ulama kata hadis ni dhaif. Dalam masalah hadis dhaif, hadis palsu, hadis sahih sekalipun, hadis hasan, ada khilaf juga kat situ. Sebab tu kalau kata dia ni kata hadis tu palsu, ulama lain kata dhaif. Dhaif boleh amal, palsu tak boleh amal. Jadi ada khilaf juga kat situ. Contohnya hadis ni lah. Tapi jumhur mazhab, semua mazhab mengatakan tak sunat sapu. Tak sunat. Tapi Imam Ghazali kata sunat. So, nak beramal benda kecil, nak gaduh pun rasa best gaduh. Gaduh sebab apa? Sapu tengkuk, Allah, leceh. Lepas tu kalau tak nak buat, tak buat lah. Kalau buat pun alah sikit sangat, tak rugi air pun. Jadi sebab tu lah. Maka siapa yang rasa nak buat lah. Ingat mengikut Imam Ghazali. Imam Ghazali dia punya pangkat Hujjatul Islam. Kalau dia nak buat mazhab kelima boleh, tapi dia tak nak. Dia tetap ikut mazhab Syafi'i. Kalau nak buat, orang kata dia layak, tapi dia tak nak buat. Dan dibukakan baginya neraka Jahannam. Maka masuk ia pada pintu neraka seperti anak panah. Ini saya baca straight sebab kita dah bahas sebelum ni. Maka turun ia atas kepalanya pada Qarun dan Haman pada lapis yang ke bawah daripada mereka. Qarun lagi, neraka dia lagi dalam, dia lagi panas. Jadi turun tu macam anak panah, jumpa Qarun, jumpa Haman, dia di bawah lagi.
duduk bawah lagi. Dan saya cerita berkaitan dengan Qarun, Haman, Ubay bin Khalaf, kan? Berkaitan dengan mereka ni. Kenapa dalam hadis Nabi memberi contoh, orang yang tak sembahyang dia akan bersama Qarun, bersama Firaun, Qarun, Haman dan Ubay bin Khalaf. 4. Saya dah bahas panjang lebar. Ingat lagi, kalau ingat lagi lah. Kenapa Nabi bagi contoh 4 orang jahat ni? Sedangkan banyak lagi jahat. Abu Lahab, Abu Jahal, bagilah contoh tu. Abu Lahab ada dalam Quran juga. Tabat yada Abi Lahabin wa tab, qalqala akbar lagi kat belakang tu. Firaun memang banyak. Jadi contoh Firaun dan Abu Lahab. Tapi kenapa ambil contoh lain? Contoh Ubay bin Khalaf, Haman, Qarun. Kenapa ambil contoh tu? Ada sebab. Dan kita dah bincang sebelum ni. Kerana pekerjaan mereka tu kan. Qarun kaya, maka orang tinggal semayang sebab kekayaan, kerana mencari kekayaan, dia duduk bersama dengan Qarun. Kalau Firaun, pangkat, siapa yang cari pangkat sehingga tinggal semayang, dia akan duduk bawah belakang Firaun. Gitulah. Ubay bin Khalaf peniaga, siapa yang berniaga sehingga akan tinggal semayang, dia akan duduk belakang Ubay bin Khalaf. Yang saya cerita, Ubay bin Khalaf ni dia bela kuda kecil. Kata, ya Muhammad, mari sini kejap, ni kuda kecil aku bela dia. Nabi kata, okey, aku bela dia, bagi dia makan banyak-banyak sampai dia besar. Okey, nak cakap apa? Bila dia besar, aku akan naik dia, aku akan bunuh kau sampai aku naik. Kau ajar Ubay bin Khalaf. Nabi kata, aku yang akan bunuh kau nanti. Nabi balas balik, demi Allah, aku yang akan bunuh kau nanti. Sudah cerita kan dulu kan? Akhir sekali pada satu peperangan, dia datang nak bunuh Nabi, naik kuda yang dia janjikan. Tepati janji tu. Naik nak bunuh. Para sahabat dah buat benteng. Syahid dah ni, syahid dah aku. Nabi kata, tak ada, tepi. Dia dengan aku kali ni, sebab ada perjanjian aku dengan dia. Pakat-pakat tepi, Nabi pegang satu tombak, relax. Makin dekat, baling. Kena sikit kat sini. Luka lap hilang lah luka tu. Dia patah balik, pergi kat tempat camp dia. Habislah, matilah aku, Muhammad bunuh aku. Tengok jap, sahabat kawan-kawan dia tengok jap, alah, luka sikit, letak plaster dah balik lah. Kalau ada plaster lah, sikit sangat. Apa benda, matilah aku. Mati apa? Tak kena, kau sempat elak kan, tapi berdarah dah. Matilah aku. Akhir sekali, kau ni kenapa? Muhammad dia kata dia akan bunuh aku. Dia percaya kat Nabi, Muhammad tak pernah tipu. Memang dia akan bunuh aku, memang aku akan mati. Orang kafir yang tak beriman pun percaya kat Nabi, tapi tetap tak nak beriman juga. Tak nak beriman pada agama, tapi percaya. Akhir sekali betul, tak mati lagi. Bila balik ada peperangan tu, tak mati. Dia mati tengah jalan sebelum sampai ke Mekah. Itu cerita Ubay bin Khalaf, cerita Qarun, cerita Haman pun cerita panjang. Haman ni arkitek Firaun dan sebagainya. Saya tak ulang balik cerita. Cuma nak sebab 3 bulan kan, nak refresh. Bermula orang yang meninggalkan sembahyang apabila jatuh satu suap kepada mulutnya, yakni apabila masuk satu suap makanan di dalam mulutnya, berkata ia makanan tadi, laknat akan dikau oleh Allah, hai seteru Allah. Makanan tu maki balik. Kalau kita boleh dengar, Allah, kita makan kot. Kalau kita boleh dengar makanan tu, engkau makan rezeki Allah dan tiada engkau tunaikan fardunya. Suruhan Allah kau tak buat, tapi rezeki dia kau makan. Bermula orang yang meninggalkan sembahyang, jarang ada air sejuk. Saya tengok air sejuk tak boleh tahan, kena minum. Biasa tak minum. Gini kot. Biasa je kat sini air sejuk. Wan jam kau. Allah. Bermula orang yang meninggalkan sembahyang menjauhkan diri daripadanya oleh kainnya pada jasadnya. Baju yang dia pakai, kalau boleh nak ditolak jauh-jauh. Tak nak kalau boleh. Baju dia pun tak nak kena dia. Dan jika tiada bahawa dimudahkan daku oleh Tuhanku bagi engkau, niscaya lari aku daripada engkau. Kalau aku ni boleh lari, kata baju kita, aku tak nak sentuh. Okey, terus lagi. Bermula orang yang meninggalkan sembahyang apabila keluar ia daripada rumahnya, berkata rumahnya, tiada diserta Allah pada pergian engkau. Keluar engkau ni tidak disertai dengan rahmat Allah. Maknanya bala yakni perjalanan engkau
dan tiada mengganti akan dikau pada peninggalan engkau. Apa yang kau tinggal, Allah tak jaga. Tinggal anak bini, Allah tak jaga. Tinggal rumah, Allah tak jaga. Dan tiada kembali dikau kepada ahli keluarga engkau sejahtera. Engkau nanti kembali balik, bukan, kau kembali dengan tidak sejahtera. Kan biasa kita kata selamat pergi, selamat kembali kan. Bagi orang yang tak sembahyang, rumah dia kata pergi tak selamat, balik pun tak selamat macam tu. Lebih baik apa? Mudah-mudahan kau tak balik macam tu. Kalau rumah dia bercakap. Bermula orang yang meninggalkan sembahyang dilaknat dia pada masa hidupnya, kemudian daripada matinya. Setengah dosa-dosa akan diseksa ketika mati, dalam kubur dan di akhirat. Tapi sembahyang di atas dunia lagi dah kena seksa ataupun dah ada bala tu. Ada 9. Kalau kita perasan kan, daripada tadi lagi saya dah baca, bermula orang yang meninggalkan sembahyang, bermula orang meninggal, bermula. Yang ni pula, bermula orang yang meninggalkan sembahyang, dilaknat dia pada masa hidupnya dan masa kemudiannya. Bermula lagi. Macam itulah kitab lama. Saya sebut kitab lama semuanya mula, tak habis-habis. Ngajilah kita. Mula je mengaji banyak. Berkata Imam Syarani di dalam Uhud, diambil atas kita janjian yang umum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nyatakan bagi orang yang meninggalkan dia sembahyang, orang yang fallahin mana? Nota kaki peladang ni nota kaki. Peladang. Fallahin. Kita nyatakan bagi orang yang meninggalkan dia sembahyang, orang yang fallahin. Dan orang awam dan segala orang yang jahil-jahil akan barang yang datang pada kelebihan sembahyang yang 5 waktu dan kelebihan mereka mengekalkan atasnya. Dia nak cerita berkaitan, kita nyatakan bagi orang yang meninggalkan sembahyang, orang yang fallahin. Kita cerita orang yang tinggal sembahyang, orang yang peladang. Apa maksud peladang? Dia bukan nak masukkan peladang, dia nak maksud orang yang bekerja. Orang yang bekerja, biasanya dia orang yang akan tinggal sembahyang. Cuma dia bagi contoh peladang. Dan orang awam dan segala orang yang jahil-jahil, orang yang tak mengaji, kena bagi tahu. Orang yang tahu kena bagi tahu orang-orang yang bekerja. Bila orang bekerja menyebabkan dia tak sembahyang, kena bagi tahu kat dia. Orang awam pun kena bagi tahu kat dia. Orang jahil pun kena bagi tahu kat dia. Bagi tahu apa? Pada kelebihan sembahyang 5 waktu. Sembahyanglah. Dan kelebihan mereka atas mengekalkannya. Dan kekalkan sembahyang tu jangan tinggal. Orang yang tahu kena bagi tahu dekat orang yang peladang, dengan maksud orang yang bekerja, kalau dia tak sembahyang. Orang awam dan orang yang jahil-jahil kena bagi tahu. Dan kami tentukan yang demikian itu dengan bertambah kuat dan takut seperti barang yang ditakkidkan, yang dikuatkan dia oleh Allah dan Rasul. Bagi tahu kat dia kelebihan sembahyang dan bagi tahu kat dia ancaman kalau tak sembahyang. Okey? Dan sebenarnya panjanglah pula nak sampai hari ni punya. Dan sebenarnya telah lalai akan yang demikian itu oleh ghalib fuqara dan orang yang menuntut ilmu pada zaman ini. Yang ini teguran bagi orang yang fuqara. Senang cerita asatizah lah, ustazah, imam, bilal, syiah, orang surau, orang masjid, penggerak surau, penggerak masjid. Bila sebut penggerak, dia tak ada jawatan, tapi dia ada apa-apa dia akan terlibat. Kalau sebut yang ada jawatan tu, imam, bilal, syiah ataupun AJK ataupun apa lagi, ghalib al-fuqara, totok guru, ustazah, qadi, mufti. Dia kata apa? Lalai mereka ni, telah lalai. Zaman dia ni lalai. Lalai apa ni? Dan orang menuntut ilmu pun lalai. Budak-budak pondok, pelajar madrasah, lalai juga. Lalai apa? Maka engkau lihat, ni yang mereka lalai. Mereka apa? Kita ni. Maka engkau lihat akan seorang mereka itu bercampur-campur ia dengan orang meninggalkan sembahyang. Dia orang ada kedudukan dalam agama, tapi dia bercampur dengan orang tak sembahyang. Sebenarnya tak boleh. Sebenarnya kalau kita baca banyak kitab Musalli baru ni kitab Sabilal Muhtadin, lagi kitab Matla'il Badrain, lagi kitab Kifayatul Muhtadi, semua cakap benda yang sama. Tapi kita dengar sekali lalu rasa macam mana? Orang tak sembahyang jangan kawan dengan dia. Dia kata kat sini bercampur, jangan bercampur.
Masa kalau tak bercampur, lawan bercampur, bercerai lah. Tengok dia lagi lah. Tengok, jangan duduk dekat. Nampak macam kasar, macam Allah, itu dia dengan Tuhan tak semayang. Kenapa kita tak boleh bercampur? Kita kawan biar 1000 apa? Macam mana? Berkasih biar 1. Macam mana? Ke? Berkawan biar 1000. Tak boleh. Tak boleh. Itulah. Cuma dia adalah, nanti dah akan sebut lah, kalaulah dia rapat tu kerana nak ubah, nak nasihat, baru boleh. Soalannya nasihat ke tak? Tak. Kata nak nasihat, tapi tak nasihat, tak boleh itu. Saya sebut tadi berapa kitab, 6-7 kitab dah baca. Kitab apa mengatakan tak boleh bercampur, tak boleh berkawan, tak boleh bercampur, tak boleh. Tak boleh. Kau lihat akan mereka itu bercampur-campur ia dengan orang meninggalkan sembahyang, daripada anak-anaknya. Anak dia sendiri pun dia tak boleh bercampur, tak boleh mesra-mesra sangat. Anak yang bukan tanggungjawab dia dah lah. Kalau akan tanggungjawab dia, dia lari, siapa nak ajar anak dia? Dia wajib ajar anak dia. Mana boleh dia nak lari? Ini bukan bila dah balik buat penjarakan sosial sebab tak sembahyang. Loh, macam mana? Tak apa. Anak kita, mestilah kita nak didik dia. Okey, rapat dengan dia boleh, tak ada masalah, boleh bercampur dengan dia. Tapi suruh tak? Nasihat ke tak? Nasihat, selesai. Masalahnya tak nasihat. Tengok itu baru bercampur. Tengok ni akan datang. Dan khadam-khadamnya, kalau ada hamba, dia pergi rapat dengan hamba, kita tukar. Khadam ni pekerja. Zaman sekarang pekerja. Elok je dia baik dengan pekerjanya, dan dia tahu pekerja tu tak sembahyang. Betul tak boleh? Kasarnya, beratnya. Habis tu nak dakwah, kita kena dakwah. Okey, boleh dengan syarat dakwah. Okey, ada dakwah tak? Tak ada pun. Cakap nak dakwah. Jadi walaupun kita nampak keras, tapi dia boleh juga bercampur jika dengan niat untuk nasihat. Dan pastikan nasihatlah, jangan kata je. Biasa kita duk sembang kencang gitu Takkanlah orang-orang yang tak sembahyang kita boleh nak rapat. Lagilah teruk dia, lagilah lalai dia, lagilah dia tak kenal surah masjid. Tujuan kita rapat, mudah-mudahan kita dapat nasihat sebagainya. Betul lah. Nak tanya nasihat tak? Mana ada orang berani nasihat? Nasihat orang jadi cakap macam-macam. Kau cikgu kau je lah, kau sibuk asal aku apa salah. Macam mana? Bila dia kata macam tu, tak boleh kawan dengan dia. Yang ni lagi satu lagi Dan lainnya daripada mereka itu. Sama juga pekerja-pekerja. Khadam tu kita kata pekerja. Pekerja tak semayang, tak boleh naik gaji. At least. Tapi tak ada. Yang tak semayang tu yang kerja kuat. Sebab waktu semayang tu dia kerja juga. Itu yang kita duk naikkan je. Tak boleh. Dan sahabat-sahabatnya, kawan-kawan baik, tak boleh kawan sebab dia tak semayang. Habis tu siapa nak nasihat dia? Engkau lah nasihat, engkau kawan dia. Okey, nasihat dia. Nasihat tak? Kata kawan tapi tak nasihat. Apa lagi? Dan lainnya daripada mereka itu, dan makan ia sertanya. Ni lagi. Makan sekali. Jom makan. Kau makan dengan orang tak semayang. Kasar. Tak boleh makan takkan tak boleh makan. Tak boleh kawan. Tak boleh makan sekali dengan dia. Tak boleh. Habis tu kalau tak boleh makan, dia makin jahat lah jadi. Dia makin jahat. Kalau macam tu, engkau kawan dia, kau nasihat. Tak apa nasihat. Dia pun makan sekali tak apa dah. Nasihat lah. Jangan cakap je. Tapi betul tak nasihat. Jadi sebenarnya caranya belah lah, bukan nasihat. Sebab kita tak mampu kan? Mampu. Sekali mampu. 2 kali dia tengok kita lain macam lah. Kita cakap senang nasihat, tapi tak mampu nak buat. Tak mampu nak buat macam orang tabligh. Mampu buat muka keras. Assalamualaikum, insyaAllah tak payahlah patutnya. Tapi tak apa lah. Style patutnya tak perlu. Elok-elok masa sebelum tu InsyaAllah sebab elok mari kita datang masjid, InsyaAllah mari masjid. Lepas tu orang tengok, dia pun jaga hati dia. Boleh buat macam orang tabligh? Tak boleh. Kita tak boleh. Itu tak kena ludah lagi ke, kena tuih kau belah. Kau dah tahu rumah aku apa hal. Memang bergocoh kat situ dekat kita. Kalau kita, orang tak ada.
Makhluk tak ada kuasa, Allah Maha Kuasa. Tak ada, selama buat muka kerah dia. Tapi hati dia kita tak tahu. Jaganya dia. Kita tak boleh buat. Itu kita, orang tak kenal tu. Kita ni orang kenal. Takkan tak boleh? Tak semayang dia. Takkan tak boleh? Tak boleh nak buat. Tak boleh. Jadi cara macam mana? Lari daripada dia. Jangan bercampur. Jangan makan sekali. Sertanya. Dan tertawa-tawa sertanya. Ini paling tak boleh sekali. Maksudnya kau gelap. Kenapa tak boleh? Makan sekali berkawan dengan orang tak semayang ni kenapa? Dia sebenarnya sebagai orang lain, kawan-kawan dia yang tak semayang, bila dia tengok, kau tengok tu imam baik, relax aja, makan sekali dengan kawan kita yang sama tak semayang. Sama dia, aku tak semayang, dia tak semayang, relax je. Nanti imam ni yang semayangkan, tanamkan, relax, doakan. Jadi tak ada apa pun. Tapi cuba kalau kita asingkan, berasing, tak boleh lah, nanti kan orang-orang alim, dia kata orang alim tak nak doakan aku, tak nak, dia akan rasa gitu. Tapi itulah, dia ada kesan lah sebenarnya, dia ada kesan. Kalau pakat-pakat lagi macam tadi tu lah, kalau pakat-pakat lagi dia orang makin jauh. Ada orang tengok surau masjid macam tengok gereja. Orang Islam macam tengok gereja. Kan kita tengok gereja kan rasa macam tak nak masuk, tengok kuih dulu, tak nak, takutnya. Dia tengok surau macam tu, tak nak. Habis tu macam mana orang ni? Orang ni macam mana? Cik sedap cakap, sedap kan? Orang ni macam mana? Kalau kita tak kawan dengan dia, kita tak makan sekali, kita tak tarik dia, macam mana dia? Okey, tarik lah. Tu je. Bila dia kata dia nak tarik, okey, hukum tadi dah tak ada dah. Silakan, nak rapat, nak tidur, nak tertawa, nak makan sekali, no problem. Dengan syarat laksanakan kata nak tarik tadi. Tapi ramai kata je gitu sebagai alasan. Lepas tu tak ada pun. Mula cakap sekali orang tu jeling dah, nanti aku hilang kawan. Sekali orang tu macam sekali je cakap. Kalau orang yang dah nak pada agama, semudah. Biasanya dia orang tak nak. Kalau kita baca semua kitab, Allah kerahnya. Ni, tengok ni. Dan dikerjakan dia daripada perniagaan. Ramai, saya ulang balik yang atas-atas tadi. Ramai orang lalai dan sebenarnya telah lalai. Yang demikian itu oleh ghalib fuqara, ahli-ahli faqih, orang-orang besar orang yang ada kedudukan dalam agama. Dia telah lalai. Takkan dia ada kedudukan dalam agama dan lalai? Orang besar, yang besar-besar, qadhi ke apa yang besar-besar, dia lalai. Dan orang yang menuntut ilmu lalai juga. Orang imam lalai, Bilal lalai, semua lalai. Lalai apa ni? Lalai dalam bercampur tadi dengan orang tak sembahyang. Tu jangan lupa poin kat situ. Lalai sepatutnya tak boleh. Berbuat-buat rumah, contohnya cantik. Berbuat-buat rumah, maksudnya buat rumah dia pun tak boleh. Kita kontraktor, kita kontraktor, dia nak buat rumah, tak boleh. Tak boleh buat rumah, tanah buat rumah kau tak sembahyang. Habis tu projek, niat je ni, sambil-sambil nak dakwah, buat rumah. Lepas tu dakwah, jangan cakap aja. Lepas tu tengok tengok macam mana. Ataupun terbalik, dia kontraktor, dia nak buat rumah, ni terbalik. Kontraktor tu tak semayang, dia nak buat rumah, kau semayang. Tengok macam tak semayang, tak nak ambil kau, ambil orang lain. Jangan buat rumah aku, tangan orang tak semayang, jangan buat rumah aku. Patut gitu. Habis macam mana kita nak dakwah dia? Okey, no problem, buat dengan dia, tapi jangan lupa membebel dengan dia. Baru boleh berbuat rumah tu. Jadi masuk buat rumah ni, buat bisnes dengan dia, dengan niat untuk dakwah dia, silakan. Kalau semata-mata nak buat bisnes, tak boleh. Dengan siapa? Dengan orang tak sembahyang. Siapa ni? Orang ada kedudukan dalam agama. Orang yang tak ada kedudukan dalam agama tak kisah. Orang tak ada kedudukan, orang biasa, dia buat, tak kisah. Sebab orang tak memandang apa-apa. Dia tu buat rumah dengan itu, okey. Dia tu bisnes dengan tu, okey. Tapi ustaz bisnes dengan dia tu tak sembahyang. Tu baru ada rasa tak? Tengok, orang tak sembahyang pun boleh, ustaz boleh bisnes. Orang yang sembahyang pun ustaz tak bisnes dengan dia. Tengok okey pun tak sembahyang. Orang lain nampak gitu. Tapi orang awam biasa tak ada hal. Habis kita nak jual, nak berniaga, jual air, sembahyang. Tengok muka macam tak sembahyang, tak mau jual kan? Boleh. Sebab kita orang awam. Bila kita orang awam, tak ada kedudukan, beli, orang tak pandang apa pun. Orang pandang jual beli.
Tapi kalau dia tu qadi, dia tu mufti, dia tu imam, bila buat jual macam tu ada rasa, ada current kat situ sikit. Ada current. Itu yang tak boleh. Current tu menyebabkan orang lain yang tak semayang juga tengok tak semayang ni okey. Tak ada masalah pun. Dah ada orang memang malas mungkin orang tak percaya. Dia tengok okey je. Jadi bertambah-tambahlah kesesatan orang. Itu. Sebab tu dia kata dan senyata telah lalai akan demikian itu oleh ghalib fuqara. Dia kata. Dan orang yang menuntut ilmu, orang yang ada ilmu, orang yang ada kedudukan dalam agama. Kalau orang awam apa? Jangan cakap ni pula. Jadi kalau orang nak kira kalau orang ada kedudukan, orang surau masjid ada kedudukan. Ya, itu orang surau tu. Aku nak buat tahlil lah. Ada nak buat tahlil ayah meninggal gini-gini. Tapi tak tahu nak buat macam mana. Orang tak pernah pergi surau masjid, dia tak tahu. Dia buta. Tak tahu buat apa. Kau kenal tak? Tu orang surau. Dia tak ada jawatan tapi nampak dia dapat orang surau, orang masjid. Ada jawatan tu. Orang macam ni hati-hati. Dia ada hukum-hukum yang dekat orang biasa tak ada. Bagi dia ada. Macam pakai topi sudu. Pakai topi sudu, orang biasa tak ada hukum tu. Okey. Tapi kalau imam bukan kata haram, ada tak karen? Imam pakai topi sudu. Allahu Akbar, nak sembahyang tu pusing balik. Yo Allahu Akbar. Ada karen tak? Ada macam pakai baju t-shirt belakang ada tengkorak. Gambar izin imam. Tak salah. Dosa haram tak? Tak ada. Tapi ada tak rasa macam tu? Tapi orang biasa tak ada apa. Bila dia ada kedudukan dalam agama, dia banyak hukum-hukum yang okey orang lain tapi dia tak boleh. Dia tak boleh. Ni dan tiada dinyatakan baginya sekali-kali akan dosa meninggalkan sembahyang. Tu dia. Dahlah buat baik gitu. Dia pula orang ada kedudukan dalam agama. Kemudian dia buat bisnes, dia buat apa dengan orang tak sembahyang. Lepas tu dia tak nyatakan dosa, dia tak nasihatlah. Kat situ yang tak nasihat ni yang problem. Kalau dia nasihat, itu yang terbaik. Buat bisnes dengan dia, tarik dia. Itu terbaik. Dan tiada dinyatakan baginya akan pahala mengerjakan sembahyang. Baru habis. Ini baru masuk yang ini sepatutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Engkau nyatakan hai saudaraku, bagi tiap-tiap orang yang jahil akan segala barang yang mencederai dengan dia daripada segala barang yang wajib pada agama. Engkau nyatakan hai saudaraku, bagi tahulah, nyatakan, bagi tahu, sampaikan. Bagi tiap-tiap orang jahil, orang yang tak reti, orang jahil ni, kita kena cakap. Dia kata saudaraku, kita semua lah kena cakap dekat orang jahil, orang yang tak tahu. Cakap apa? Akan segala barang yang mencederai dengan dia daripada segala barang yang wajib pada agama. Perkara yang agama kita kata wajib, kita tahu ianya wajib, dan ada orang jahil yang tak tahu, kita wajib bagi tahu. Tu menyampaikan tabligh. Maka kena bagi tahu. Dan jika tiada engkau nyatakan, kalau tak bagi tahu sedangkan engkau tahu, tak bagi tahu orang tu jahil, engkau tak bagi tahu, maka engkau itu, Allah, saya nak baca pun risau sebab kena kat diri sendiri. Macam mana boleh ada tasawuf kat sini awal-awal ni? Tengok pekah. Sabar lalu lah. Buat muka kerah gitu lah. Kena semua ni, kena semua. Nak buat macam mana buat muka kerah gitu lah? Buat muka tak bersalah. Maka engkau itu awal-awal mereka yang dinyalakan api neraka dengan dia. Kita tahu, dia tak tahu, jahil. Okay? Kita tak bagi tahu dia. Ini wajib, kewajipan dalam agama, ataupun ni haram. Kita tak bagi tahu dia. Sedangkan kita tahu. Dia tak tahu, dia jahil. Kita tak bagi tahu. Maka engkau itu yang tak bagi tahu itu awal-awal mereka yang dinyalakan api neraka. Dia akan masuk neraka sebelum orang yang tu, orang jahil tu, dia masuk dulu. Seperti barang yang datang pada hadis yang sahih. Hadis apa? Dia tak bagi tahu. Hadis saya pun tak sempat nak salin tadi. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Sesiapa yang nampak satu kemungkaran, hendaklah ditegur dengan tangan. Ni
Tangan tu masuk dengan kuasa dia ni. Sebab tu dia kata barang seperti barang yang datang pada hadis, sesiapa yang dia tahu, dia alim, dia tahu orang ni tak tahu, maka dia pun tengok orang ni buat salah, dia tak bagi tahu ni salah, dia tak bagi tahu ni wajib, dia tak bagi tahu ni haram, dia tak bagi tahu, maka dia dulu masuk neraka sebelum orang tu. Okey, seperti yang tercatat dalam hadis sahih. Hadis sahih tu, man ra'a minkum munkaran, siapa yang lihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah dia tegur dengan kekuasaan dia, dengan tangan dia, dengan kuasa dia lah kalau dia mampu. Kalau pemerintah, dengan cara pemerintah dia ada kuasa besar, boleh buat undang-undang. Ayah anak dia kan, ketua kampung rakyat dia, apa ni, orang dalam kampung, gitulah. Di bawah dia. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati', kalau tak mampu, lega kat situ, lega. Sebab ada kalau tak mampu, fabi lisani, dengan lidah, bebel, cakap nasihat dengan lidah. Kalau tidak dengan kuasa tu buat, pukul, saman, tu kerajaan lah boleh, pancung, tu kerajaan juga boleh, apa lagi, penjara, tu kerajaan. Tapi kalau yang bawah sikit, boleh berhentikan kerja, tu kalau pekerja. Kalau majikan, apa, potong gaji, tu kena. Bila dia buat kemungkaran, dalam bab kita semayang lah, dia kemungkaran banyak lagi kan, kita ambil khusus semayang. Dapat report awak tak semayang, betul tak? Betul. Gaji berapa? Tolak. Habis kalau tu dia kerja, mana boleh tolak gaji dia? Sebab itu semayang cerita lain, kerja usaha dia lain. Okey, tak apa, gaji, lepas tu ada bonus, bukan bonus, apa dia panggil, allowance. Biasa allowance kedatangan kan, buat allowance semayang 100, tak banyak-banyak. Allowance kedatangan 100 kan, 200, tak tahu lah, dia tak pernah kerja. 100-200 kot kan, orang berebut tu. Oh banyak, tapi tak datang tak apa, tapi 200 tu, kalau 200 lah banyak tu, dapat cover, boleh bayar motor tu. Dia ada mula-mula fikir. Jadi dia datang awal ni, allowance semayang 100, ramai yang berebut. Bila dia ni tolak yang tu, tolak biar dia rasa rugi. Itu bagi majikan, boleh buat dengan kuasa. Ketua kampung boleh buat cara kuasa dia. Itulah, lagi besar kuasa, tanggungjawab lagi besar. Lagi besar kuasa, lagi besar tanggungjawab. Kuasa datang, jawatan datang dengan tanggungjawab. Kalau kecil, anak keluarga je, rotan kan, tak bagi dia main telefon, tak bagi tengok TV, marah, pukul tu kan, tu bawah kita. Habis anak jiran tak boleh buat gitu. Adalah, buatlah sesuatu yang bawah kita. Itu kalau berkuasa. Fa illam yastati', kalau tak mampu, mungkin kalau kita buat macam tu, bergaduh, kita buat macam tu, bermasam muka, putus silaturahim, tak boleh. Kalau buat macam tu, kita yang kena cedera balik, kereta kita kena apa, diorang ambil paku, biasa cikgu mensyarah kena marah sangat anak murid, dia jalan slow-slow, tangan dia Allah, tepuk dahi, tengok mana orang buat, pancitkan tayar, kena kita. Kita berkuasa, tapi kalau kita buat, jadi masalah balik kat kita. Fa illam yastati', tak mampu, sebab tadi fa bilisan ni, nasihat kat mulut, nasihat cara garang, bodoh ke, kalau sesuai dengan dia. Ada orang kena gitu, cakap semayanglah, dia tak ikut, mai sini mau nak mapuh kau, baru dia semayang, kena cakap. Dia tak kerti nak cakap. Kena pukul rotan kalau anak lah. Kalau cakap kasar, sebab dia jenis kasar, anak tu jenis kasar, kan cakap kasar kalau anak. Ikut bapak juga, tak payah nak saya tengok orang lain lah. Jenis degil sama kan. Kalau dia tak boleh cakap gitu, lagi dia tak buat, cakap lembut, bergantung. Tapi kalau tak mampu dengan kuasa, walaupun anak sendiri, kalau kita marah-marah, dia lari rumah, macam mana? Budak sekarang kerja lagi rumah dia mesej siapa masuk main game kan boleh game online tu, akhirnya kau duduk kat mana? Aku nak lari rumah. Jom lah. Dia lagi, sebab mak aku marah, ayah aku marah. Mungkin jadi budak sekarang gitu. Budak dulu rotan macam mana pun balik juga, tadah ayah balik ni kena tambah ni, kena nasi tambah ni, balik juga, dia tak lari. Tapi budak sekarang kalau tahu balik gitu, dia lari hilang. Kita pula susah. Mana fa illam yastati', tak mampu.
Fabilisan ni, cakap dengan lidah. Maksud cakap, cara mungkin kasar, mungkin cara sederhana, mungkin cara lembut, bergantung pada depan kita macam mana, jenis orang kat depan kita. Ataupun kalau jiran, cakap dengan lidah dan sebagainya lah. Fa illam yastati' fa bilisan. Fa illam yastati' fa biqalbi. Tak mampu juga, kena tolak juga, tapi dengan hati. Dengan maksud, aku tak redha benda ni, aku tak suka, tapi dengan hati je lah. Wa dzalika adhaful iman. Itulah selemah-lemah iman, tolak dengan hati tadi. Tapi ada juga iman. Tapi kalau buat tak tahu, pun tak tahu, macam tak ada apa-apa berlaku, itu tak ada iman. Kurang-kurang tolak dengan hati, dengan maksud perbuatan tak sembahyang tu aku tak redha, tak suka, tapi tak berani nak cakap. Cakap dengan lidah, dia bantai balik. Dengan lidah juga, bagi penumbuk, dia penumbuk balik. Macam tu lah, tak boleh. Jadi hati kan tolak. Hati kan tolak. Walaupun anak sendiri, hati kan tolak. Maksudnya perbuatan itu dia tak redha, aku tak redha. Bukan kat anak, dekat perbuatan anak yang tak sembahyang. Dia tak boleh, biarlah, kita dulu macam tu juga. Tak boleh, tu redha, maka kita tak ada iman. Dah tak boleh buat dengan kuasa, tak boleh buat dengan lidah, buatlah dengan hati, tolak dengan hati. Betul maksud hadis yang sahih tadi tu. Kalau tak ada iman, maka orang macam ni awal-awal lagi masuk neraka sebelum orang tu. Sebelum, sepatutnya orang yang tegur tu masuk neraka dulu. Tidak, engkau tahu, engkau tak bagi tahu, engkau dulu masuk neraka. Dia kata gitu. Maka bahawasanya engkau itu masuk pada mereka. Maka bahawasanya engkau itu masuk pada mereka yang mengetahui. Orang macam ni kategori orang yang tahu tapi tak bagi tahu. Dia tahu tapi tak bagi tahu. Dia untuk dia je, untuk dia seorang je. Kategori orang ni macam mana? Maka bahawasanya engkau itu masuk pada mereka yang masuk tu maksud kategori. Maka bahawasanya engkau itu dikategorikan, digolongkan, tergolong tu masuk. Tergolong masuk pada mereka yang mengetahui dan tiada beramal dengan ilmu. Termasuk golongan ni, dia tahu tapi dia tak beramal dengan ilmu. Saya beramal, saya tahu sembahyangnya rukun dan saya beramal dengan rukun tadi. Tidak, memang sembahyang dia beramal dengan rukun, tapi dia berilmu. Antara suruhan adalah bila tahu kena bagi tahu orang. Dia tak bagi tahu, maka engkau tak beramal dengan ilmu. Walaupun dia rasa dia beramal dengan ilmu. Orang macam ni tidak beramal dengan ilmu dia, dan tiada diajarkan yang lainnya. Bukan lompat lah. Beramal dengan ilmu dan tiada beramal dengan ilmunya. Dia tahu tapi dia tak beramal dengan ilmu. Kerana tiap-tiap orang yang mengetahui akan sesuatu daripada hukum syariat, dia tahu hukum agama dan beramal ia dengan dia. Dia beramal, dia tahu dan dia beramal diri dia untuk diri dia. Beramal ia dengan dia dan tiada diajarkan yang lainnya, tapi tak ajar orang lain. Tengok ni, saya masuk ia pada mereka. Masuk ia tu tergolong lah tadi. Tergolong ia pada mereka yang mengetahui dan tidak beramal dengan ilmu. Kita ingat, maksud tahu dan beramal dengan ilmu. Aku belajar, aku amal. Aku belajar puasa batal, sah batal, maka aku amal, maka aku beramal dengan ilmu. Betul. Tapi tak cukup lagi. Kalau tiba orang tak puasa, dia tak beritahu apa-apa, dia tidak beramal dengan ilmu juga. Sebab antara ilmunya adalah bila orang salah kena beritahu. Kena bagi tahu kelebihan dan kena bagi tahu ancaman. Tak bagi tahu, engkau tidak beramal dengan ilmu. Ada ilmu tak beramal dengan ilmu. Habis. Dan ketahui olehmu, dikurniakan rahmat akan kamu oleh Allah, bahawasanya sembahyang dan mengekalkan atasnya, sembahyang dan istiqamah sembahyang dan berjemaah, sembahyang berjemaah, istiqamah, sekaliannya itu sebab bagi mendapat segala kebajikan dan segala berkat. Dia digabungkan tiga. Sembahyang satu, berjemaah satu, istiqamah satu. Tiga. Siapa buat tiga ni, pertama dia sembahyang, dan sembahyang dia tu berjemaah, dan berjemaah dia tu istiqamah. Tiga, apa dia dapat? Sebab dia dapat ni, mendapatkan segala kebajikan dan segala berkat. Mendapatkan segala kebajikan dan segala berkat. Hidup dia akan berkat. Apa maksud hidup berkat? Hidup berkat ni maksudnya sentiasa cukup. Itu hidup berkat. Kalau ada 1 juta, 18 juta tapi
tak tenang, tak rasa cukup, tak berkat. Kalau gaji 900 sebulan, relax aja, berkat. Senang aja. Senang aja. Sebab tak ada orang dia dari segi dia sedekah kan, dia infak, belanja apa semua. Sebab bila dia belanja, harta dia kurang sikit je, dia rasa tenang. Kalau dia simpan, dia rasa tak tenang. Betul ada orang, oh dia ni bagi. Sebab apa? Sampai satu tahap, satu jumlah, mungkin 1 juta aku, saya tak tahulah, tanya orang kaya-kaya. Sampai satu jumlah dia ada lebih, dia jadi tak tenang. Dia bagi tinggal 800,000 contoh, relax balik. Okay. Tiba duit dia tambah 1.1 juta, bagi 1,000, kita kata bagus dia, pemurah dia. Bukan, dia tak tenang kalau lebih. Dia terasa tak tenang. Dia rasa ada harta orang lain dalam harta dia. Harta fakir miskin ke apa, ada benda dia rasa tak sedap. Sebab tu berkat. Itu maksud berkat. Berkat tu sentiasa cukup. Dan membanyakkan hasanah. Hasanah tu kebaikan lah. Banyak orang yang semayang 3 benda, semayang berjemaah dan istiqamah, maka banyak kebaikan akan nak turun dekat dia. Dan mengangkat darjat. Mengangkatkan darjatnya 1 darjat 500 tahun perjalanan, ataupun di antara langit dan bumi. Daripada satu langit pertama ke langit kedua, 500 tahun perjalanan. Itu adalah 1 darjat. Jadi menaikkan darjat. Mengkifaratkan segala dosa, diampunkan segala dosa. Tapi bila sebut dosa secara itlak, secara umum, maksudnya dosa kecil. Bila kata ambil wuduk, air tu jatuh, gugur dosa sekali. Bila sebut gitu, dosa kecil. Tengah rukuk, diletakkan semua dosa-dosa kita kat belakang. Bila sami Allah liman hamidah, berterabur dosa jatuh, dosa kecil. Sujud, letak atas belakang kita, dosa banyak. Kita duduk, berterabur dosa kita, dosa kecil, kan? Kata banyak-banyakkan buat baik, nanti diampunkan dosa, dosa kecil. Bila cakap dosa kecil, diampunkan dosa. Dosa besar, dia kena minta ampun. Kalau tidak, dia tidak akan diampunkan. Dosa besar kena minta ampun, dosa kecil tak minta ampun pun boleh jadi Allah ampunkan. Kalau Allah nak, dia akan ampunkan. Kalau tak nak, tak ampun juga. Dan mungkin perbuatan-perbuatan kebaikan kita akan diampunkan dosa kecil. Dosa kecil. Yang ni dosa kecil ni. Habis dosa besar kena minta ampun. Kena taubatan nasuha. Taubat nasuha. Tak boleh dia nanti aku semayang sunat banyak-banyak, aku sedekah banyak-banyak, tahajud banyak-banyak, nanti ampunlah dosaku. Tak, itu dosa kecil ampun. Dosa besar tak? Dosa besar kena sempurnakan rukun taubat, ada 5. Sempurna rukun taubat 5 tu baru diampunkan dosa. Jadi bila sebut mengkifaratkan segala dosa kecil. Dan mengangkatkan segala bala. Itulah kereta total loss, tuan dia pesakit luar, relax tanpa plaster. Kereta tak boleh apa, insur tak boleh cover lah. Tak boleh cover apa dah, total loss, tak boleh repair. Tak boleh cover, tak boleh repair. Kenapa ni? Dia angkatkan bala dia. Orang lain kejap-kejap kereta rosak, dia pakai kereta buruk tu tak rosak-rosak. Angkat bala, ada bala. Orang lain bateri 5 tahun boleh pakai bateri kereta, dia 2 tahun 3 tahun dah kong. Asal sama bateri ni kita tak boleh nak tahu, dia memang tiba-tiba. Kita ada tiba-tiba, ada keberkatan kat situ. Ada. Jadi banyak bala tu terangkat dengan 3 benda. Sembahyang secara berjemaah, istiqamah. 3. Sembahyang berjemaah tak jadi lagi, istiqamah tu. Dan ahad, ain alif ha alif ta tu, kalau kata yang dia lari sikit tulisan ain alif ha alif ta, ahad ni kemerosotan kesihatan. Sembahyang bukan sembahyang biasa-biasa, berjemaah bukan berjemaah biasa-biasa, istiqamah. 3 ni, maka dia akan terhindar